A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi, sebanyak-banyak, sehebat-hebat, sebesar-besar kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala-galanya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada malam ni kita baca sedikit hadis penawar hati, lepas tu tutorial tuan-tuan. Saya bawa saya punya koleksi, bukan saya punya koleksi, tak ada koleksi sangatlah. Saya punya serban. Kalau ada tuan-tuan yang nak cuba, boleh cuba selepas ni insya-Allah. Sebelum tu kita tengok dulu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Fahmi Zamzam. Hadis ke-18, syahid, alim, qari dan dermawan yang akan masuk neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala fataltu fika hatta istushhid qala kadzabta walakinnaka qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tuhu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala qari' faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali wa fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala jawad faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama sekali diputuskan hukumannya pada hari kiamat nanti ialah seorang lelaki yang mati syahid. Ia akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan akan nikmat yang pernah dianugerahkannya kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Maka ia pun kembali mengingatinya. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat yang pernah kuberikan kepadamu itu? Ia menjawab, nikmat itu telah saya gunakan untuk membela agamamu sehingga aku gugur sebagai syahid. Allah Ta'ala berkata kepadanya, engkau bohong. Sesungguhnya engkau berperang adalah dengan tujuan supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang berani, dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu. Lalu orang itu diseret ke atas mukanya sehingga ia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dihadapkan pula seorang laki-laki yang belajar ilmu agama dan ia mengajarkannya kepada orang lain serta banyak membaca Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala mengingatkannya akan nikmat yang pernah dianugerahkannya kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu, dan ia pun kembali mengingatinya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia lalu menjawab, aku telah belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain, dan juga aku membaca Al-Quran untuk mencari keredaanmu. Allah Ta'ala berkata kepadanya, engkau bohong. Sebenarnya engkau belajar ilmu
supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan seorang qari yang pandai membaca Al-Quran, dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu di dunia dahulu. Orang itu lalu diseret ke atas mukanya sehingga ia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dihadapkan pula seorang dermawan yang diluaskan Allah Ta'ala akan rezekinya dan dikurniakan kepadanya bermacam-macam harta benda. Lalu Allah Ta'ala mengingatkannya terhadap nikmat yang telah dianugerahkannya kepadanya di dunia dahulu. Maka ia pun mengingatinya kembali. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat atas nikmat yang telah aku anugerahkan itu? Ia menjawab, tiada satu jalan pun yang engkau inginkan supaya didermakan harta padanya kecuali telah saya dermakan. Allah Ta'ala menjawab, engkau bohong, engkau mendermakan harta supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan. Orang itu lalu diseret di atas mukanya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas mengancam orang yang mengerjakan sesuatu amalan dengan niat riak dan mencari-cari pujian daripada manusia. Ini semua cerita pasal orang yang amal dunianya hebat. Amal dunianya hebat sampai berperang. Tuan-tuan, kita tak pernah berperang pun. Yang askar banyak berperang, kan? Askar, polis, kan? Banyak dia berperang. Tapi kita tak berperang pun. Kita buat banyak. Kita apa yang kita banyak, kita berperang dengan hawa nafsu kita lah. Berperang dengan musuh tak ada. Tapi demikian hebatnya amalan-amalan orang ni. Allah Ta'ala cerita, Nabi Muhammad SAW cerita bahawa mereka semuanya masuk ke neraka. Kerana apa? Kerana mahu niat ataupun tujuan mereka melakukan sesuatu ibadah itu bukan kerana Allah. Ada satu je perkara yang boleh selamatkan kita dunia dan akhirat. Bahkan syaitan pun sebut, Allah Ta'ala rakam dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang nak menyesatkan manusia. Semua orang, semua manusia akan disesatkan, tapi ada satu golongan dia yang tak akan disesatkan oleh syaitan. Orang yang hebat, orang yang pandai, orang yang alim, orang yang dermawan, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang qiyamul lail, orang yang berpuasa, semuanya boleh disesatkan. Tapi ada satu kualiti yang ada pada seorang hamba yang tidak akan disesatkan oleh syaitan, iaitulah orang yang ikhlas. Ikhlas ni susah, tuan-tuan. Sangat susah. Macam mana kita nak tahu kita ikhlas? Tuan-tuan boleh, siapa ikhlas angkat tangan? Macam mana nak tahu ikhlas ni perkara hati? Kita datang tadi, kita buat amalan tadi. Tuan-tuan, kita sayang isteri kita, ikhlas tak? Sayang diri kita, tak payahlah sayang isteri, sayang diri kita, ikhlas ke tak ikhlas? Tuan-tuan, nanti tuan-tuan makan nak sihat. Tuan-tuan makan nak sihat ke tuan-tuan makan kerana Allah? Susah tu. Makan kerana Allah, setiap suapnya, setiap pergerakannya. Bercakap ni. Ini susah, tuan-tuan, susah. Bercakap kerana Allah, tuan-tuan mengajar, tuan-tuan belajar, tuan-tuan bekerja. Bekerja satu hal lagi. Kita bekerja, kita dapat gaji. Jadi kat mana ikhlas dia? Kan? Habis tak payah ambil gaji ke macam mana? Dia sayang isteri, sayang ikhlas. Tapi kalau isteri tak sayang balik macam mana? Susah, tuan-tuan. Ikhlas ni permainan, ikhlas ni perkara yang melibatkan hati. Hati manusia ni sentiasa berbolak-balik. Macam kita sebut pasal kita khusyuk dalam solat. Tadi ada satu kuliah cerita pasal khusyuk dalam solat. Dalam perbincangan yang sebelum ni pun ada hadis tentang orang yang qiyamul lail. Ni qiyamul lail, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu qiyamul lail? Qiyamul lail ni orang dia bangun malam, masa tu tak ada orang tengok. Dia bangun malam dalam keadaan tak ada orang tengok. Apa lagi kalau ada orang tengok? Ini dia qiyamul lail. Qiyamul lail dia bangun malam dalam keadaan tak ada orang tengok. Nabi kata berapa ramai orang yang bangun qiyamul lail, dia tidak mendapat lain melainkan penat dan mengantuk saja. Qiyamul lail. Apa lagi kalau depan orang? Sebab apa dia tak dapat? Sebab apa dia hanya dapat mengantuk dan penat? Sebab dalam hati dia tidak ada khusyuk. Khusyuk maksudnya macam mana? Khusyuk maksudnya kita dirikan solat untuk ingat Allah, tapi dalam solat kita tak ingat Allah. Cuba bayang dalam sebanyak-banyak tadi kita solat tadi, berapa banyak yang betul kita ingat pada Allah? Tanta dekat A je. Allah A je.
Dah sampai ke Allah, Allahu Akbar dah lupa dah. Kadang-kadang dekat B je, masa B tu ingat. Lepas tu dah ke laut balik. Berapa banyak yang kita solat, yang kita betul-betul ingat Allah. Kan? Sangat susah. Demikian ikhlas untuk kita sentiasa ingat pada Allah. Ada cerita pasal orang yang diuji kan, tahap orang yang kena uji. Peringkat yang pertama, peringkat yang gagal. Gagal macam mana? Dia tak ada sabar. Maksudnya bila diuji, dia merampuh, dia mengeluh, dia balas balik, dia meraung dan sebagainya. Maksudnya dia tak ada sabar. Peringkat yang kedua, dia sabar. Sabar macam mana? Sabar ni maksudnya dia marah tapi dia tahan. Dia sedih tapi dia tahan. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dia marah, orang pukul dia marah tapi dia tak balas. Contoh. Yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi pada tu, redha. Redha ni dalam hati ada sikit, tapi dia cuba lawan. Dalam hati tu marah ada sikit, tapi dia cuba lawan. Yang ketiga paling hebat, orang yang ikhlas. Langsung tak ada rasa. Orang pukul, orang ngata, orang buat apa-apa, tak ada rasa. Semua yang dia nampak Allah je. Ni susah nak dapat keadaan macam tu. Tapi walaupun macam mana susah sekalipun, yang penting ialah usaha kita. Usaha kita, kena usaha tuan-tuan. Untuk dapat ikhlas ni kena usaha. Memang susah nak dapat. Khusyuk dalam solat susah nak dapat. Ikhlas dalam perbuatan susah nak dapat. Tapi macam mana kita nak kena usaha? Cara dia ialah buat terus. Itu ada kaitan yang besar pada apa yang akan kita bincang lepas ni. Tuan-tuan nak pakai serban, saya bukan ustaz. Macam mana nak pakai serban? Saya bukan ustaz. Kat sini tuan-tuan belajar ikhlas. Saya pun tak pakai, nampak tak? Nak ngajar orang bukan main lagi. Tapi saya pakai, ada masa-masa saya pakai, ada masa-masa saya tak pakai. Mudah-mudahan lepas ni saya pakai terus. Tuan-tuan, ni pakaian ni menurut perbahasan ulama memang tak ada satu hadis yang menggalakkan kita pakai. Tapi ada banyak hadis yang menceritakan Nabi pakai serban. Serban ni pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada salah kalau kita pakai kerana ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan capal. Ada tak tuntutan kita pakai capal? Tak ada tuntutan. Tapi kerana kita tahu yang Nabi Muhammad SAW pakai capal, kita mengagungkan capal tu, kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kita mengagungkan semua perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ni serban. Saya dah bawa banyak tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tengok je. Siapa nak boleh cuba. Saya tunjuk daripada mula sampai habis. Bukanlah saya punya cara yang terbaik. Ada banyak cara tuan-tuan. Kalau sempat kita buat 5 cara malam ni macam mana nak pakai serban. Boleh? Siapa nak boleh ambil kat depan ni? Malulah tu. Ambil. Tuan Yusuf dah ada. Sila. Nak yang putih, nak yang berwarna, boleh ambil. Boleh. Ada lagi 2, ada lagi 3. Ambil. Nak tak nak dia kena cuba. Ada satu lagi. Ambil yang belakang lagi hebat. Yang belakang tu serban. Yang ini selendang. Cepat, satu lagi. Okey. Ni yang bertuah. Serban ni tuan-tuan, syarat pakai serban. Syarat pakai serban ialah dekat atas kepala. Lain-lain tak ada tuan-tuan. Lain-lain tak ada syarat lain. Tak ada nak kena pergi haji dulu. Saya dulu masa sekolah menengah, saya poyo tuan-tuan. Saya poyo. Kadang pergi outing. Sekolah kami sekolah Kolej Islam Kelang kan. Pergi outing, maksudnya pergi pekan, pakai serban. Pakai baju batik, pakai serban. Bukan main lagi. Masa tu sebab ada satu hadis yang cerita pasal siapa-siapa yang mengamalkan sunnah Nabi ni, dia dapat ganjaran yang besar lah kan. Dia dapat ganjaran yang besar. Satu sunnah nak amal susah tuan-tuan kan. Jadi kalau ada satu sunnah yang kita amalkan sungguh-sungguh ataupun kita cuba buat,
Tak dapat banyak kali, kita pakai sekali hari Jumaat pun jadilah. Tuan-tuan, esok hari Jumaat kita pakai. Okey, cara dia pertama, tuan-tuan, selendang ni biasa yang biasa dijual ialah selendang. Selendang ni biasanya empat segi macam ni lah. Bidang berapa tanya Kak Ida. Saya tak tahu. Bidang 60 ke bidang 45 ke, itu saya tak tahu. Jadi dia petak biasa. Kaedah yang biasa saya pakai ya. Saya tunjuk yang saya biasa pakai. Yang macam Haji Razi tu memang betul serban. Ini selendang, itu serban. Serban ni kain panjang, dia lilit-lilit kat kepala. Panjang dia berapa panjang pun boleh. Dia boleh lilit sampai 10 kali pun boleh. Kalau tuan-tuan tengok habaib, dia punya lilit kat kepala bukan 3 stripe, 7 stripe, 9 stripe, bergantung pada panjang masing-masing. Jadi yang saya mampu 3 stripe je Rasanya yang tu pun 3. Sebab tak berapa panjang. Okey. Cara dia, lipat segitiga dulu. Lipat segitiga. Kalau saya ke bawah boleh? Saya bawah boleh. Dia biasanya kena duduk. Kawan saya kat sekolah sambil berdiri je, dia lipat-lipat. Kan? Tentang kaedah serban ni, saya tunjuk yang saya punya dulu Yang orang lain punya lepas ni kalau sempat saya tunjuk. Okey, dah bentang 3, kita lipat daripada yang kecil. Lipat sebesar yang kita sukalah. Lebih kurang 3 ruas, 4 jari, 3 jari. Lipat. Okey. Tak apa. Boleh buat pelan-pelan, tak apa. Ada jenis kain tebal, ada jenis kain nipis. Lipat. Lipat handsome. Dia kalau kain macam saya ni, kain ni senang sebab kain dia tebal, jadi lipat tu senang. Okey. Tujuan lipat supaya jadi macam serban. Dah siap dah. Baru ajar sikit dah siap tengok. Pandai tu. Belum ajar lagi dah pandai dah. Maksudnya dah memang pandai. Lepas ni kita okey, bila dah siap ni, dah lipat, kita mula yang saya pakai cara saya pakai ialah saya letak kat belakang dulu. Satu belah kanan ni pendek, belah kiri ni panjang. Lebih kurang lah. Belah kanan ni pendek, belah kiri ni panjang. Okey, macam ni. Lepas tu ada cermin boleh tengok. Okey, letak dekat belakang kopiah ni. Lepas tu yang ni tarik daripada bawah ni atas telinga, tarik ke atas. Dia daripada bawah ke atas macam ni. Okey. Ni maksudnya tak cukup panjang, panjangkan sikit lagi. Ada 2 cara. Pertama, kalau cukup panjang boleh gigit. Kalau gigit dia jadi lagi kuat. Kalau tak gigit, kita kepit kat sini. Yang ni tak kuat sangat. Okey, kepit. Yang ni daripada bawah juga kita tarik. Jadi macam tu. Okey. Kalau tuan-tuan tengok, bagi tengah. Bagi tengah. Tapi kalau tak tengah tak dosa dia fashion. Kalau tak nak tengah pun boleh. Okey. Dah. Ada lebih lagi, tarik lagi. Okey. Siap. Okey, sembahyang. Okey. Macam ni. Ini namanya serban T-stripe sebab saya tak tengok cermin. Lebih kurang lah.
Okey. Sekali lagi Sekali lagi. Tentang panjang pendek ni kita boleh adjust. Kalau tuan-tuan suka ekor panjang, tuan-tuan panjangkan lah. Kalau suka panjang ekor, panjangkan. Kalau tak nak panjang ekor, kalau tak nak ekor langsung pun boleh. Sebenarnya saya suka ekor 2. Tapi seban saya tak cukup panjang kan. Okey. Kepit. Kalau tak kepit pun maksudnya kita boleh biarkan dulu. Tarik ke atas. Ini boleh adjust lah supaya tak ke bawah sangat. Macam tu. Okey. Ni bila adjust jadi ekor jadi panjang sikit. Saya punya seban ni memang jenis yang pendek. Macam tu. Boleh repair sikit kan. Bila kita nak angkat tu kita pastikan tutup kopiah. Dan kelepek-kelepek tu diperbetulkan. Kalau tak nak betulkan kelepek pun tak apa. Okey okey tu. Dia dah relate tu okey dah. Ni nak kena pergi sorang-sorang ni. Okey. Kita letak sekali lagi kita buat sekali lagi. Cuba kita buat sama-sama. Mula-mula kita letak dekat atas ni. Letak je. Bila kita letak, kita tak payah pegang pun tak apa yang sebelah ni. Kan? Ni tangan ni kita fokuskan untuk bagi rapi. Ni. Bila kita letak macam ni lah. Mungkin sebab tuan-tuan duduk kot kan, jadi tak apalah. Duduk boleh. Bagi rapi, naik ke atas. Ini kat tengah. Naik dia dekat tengah. Pastikan dahi ni terbuka. Kalau tidak nanti susah nak sujud. Tarik ke belakang. Yang ni bila kita kepit, kita boleh tarik bagi ketat. Nak ni eloknya tengok dekat cermin. Kat cermin. Naik kat tengah. Saya sebab mungkin dah biasa buat, jadi memang dia automatik naik tengah. Wah, bukan main lagi. Naik kat tengah. Lepas tu yang ni repair cantik-cantik. Letak kat sini. Ada orang dia suka ekor 2, dia buat macam ni ekor 2. Dia buat macam ni. Terjuntai sikit. Terjuntai macam ni. Boleh tak? Boleh. Mana-mana pun boleh. Tuan-tuan boleh adjust panjang pendek, sebelah menyebelah tu semua boleh adjust. Okey? Kalau tengok dekat cermin mungkin lebih handsome lah. Bila tak nampak kan, kita tak nampak dia punya jalur semua sekali tu. Alhamdulillah. Ini namanya seban 3 stripe, 3 line. 3 line sebab dia ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Seban pendek, ada seban panjang sampai jalur belah-belah. Macam tu, yang tu lagi sedap tu. Yang ada pada Haji Razi tu, itu memang serban. Kain dia tak tebal dan lilit tu cantik terus. Cantik. Senang pakai yang tu. Okey kan? Ini serban yang biasa kita jumpa lah kan. Saya nak tunjuk sikit boleh? Saya nak tunjuk serban. Kalau tafiz macam ni, tafiz dia lilit macam ni. Dia lilit. Tak ada apa? Tak ada stripe. Terus boleh tak? Boleh.
Fashion, nama fashion. Yang penting handsome. Lepas tu kat belakang dia selit. Ni tak ada stripe. Kalau tuan-tuan tengok ramai tahfiz ataupun ulama qori, kadang dia pakai macam ni, tak ada stripe. Okey. Satu lagi, kalau tak pakai kopiah. Ini kalau pakai kopiah. Satu lagi kalau tak pakai kopiah, macam mana nak buat? Tak pakai kopiah. Saya, orang Yaman ajar saya. Buka sikit lah, kan? Buka sikit, maksudnya lipat sikit je. Lepas tu macam ni. Kalau tak ada rambut, kalau tak ada kopiah, ditutup terus. Yang belakang dia tarik. Belah kanan ni, belakang ni dia gulung sikit lah. Dia gulung. Sebenarnya dia gulung je, dia tak lipat. Dia gulung. Dia tarik dari belakang ni. Dah macam kelas fashion ni. Lepas tu buat macam ni. Satu tadi tu ditarik belakang, dia terus gulung. Yang ni pun sama. Dia tarik belakang, sama je, dia tak ada beza kiri kanan. Dia tarik belakang. Lepas tu dia repair lah sikit. Ni tak nampak, cermin jauh. Dia repair sikit. Yallah. Tepi belakang ni tak nampak. Lebih kurang. Macam ni. Sekejap. Sekali lagi kita buka beh. Yang ni dia lipat dari bawah, bukan lipat dari atas, lipat dari bawah. Saya silap. Dia lipat dari bawah. Okey. Boleh lipat sikit. Macam ni kan? Belakang ni, yang ni ditarik. Lepas tu terus dia pusing. Ni baru jadi. Tadi tak jadi. Nak ketat, nak longgar, terpulang. Yang ni tarik juga ke belakang. Dia pusing ikut belakang, bukan pusing ikut depan. Ini serban tradisi orang Yaman, Oman, UAE yang normalisasi dengan yang normalisasi dengan Israel, macam ni juga serbannya. Tapi handsome sikit lah. Yang ni biasa-biasa je. Macam ni. Belakang dia nanti ada macam ni je. Yallah. Okey. Orang Saudi macam mana orang Saudi? Orang Saudi dia buat macam ni je. Dia pakai macam ni kak. Kalau Badui dia pakai macam ni. Dia lipat-lipat macam tu je. Kalau UAE dia tak ada gulung-gulung. Dia tak ada lipat-lipat. Macam ni. Kalau Arab Saudi dia letak je ni atas kepala. Senang. Ini apa dia tuan-tuan? Ni sebenarnya pemberat. Tak nak bagi dia terbang. Letak macam ni. Lepas tu
Demo jaga betul-betul yang ni. Yang ni tak ada sebab tak gosok macam tu. Macam ni. Dia mesti ada M. Kalau M Arab. Kalau tak M Melayu. Okey. Dia tujuan dia untuk bagi ni je. Habis jatuh. Satu lagi. Ni dia gulung-gulung. Dia gulung-gulung-gulung. Lepas tu dia pusing ikut belakang. Macam tadilah kan. Macam tadi. Tapi dia gulung. Wallahualam. Jadi tuan-tuan boleh kita pakai balik yang macam yang kita biasa pakai 3 stripe tadi untuk isyak ni kita pakailah terus. Jangan buka. Kan? Itulah tujuan belajar. Tujuan belajar supaya kita boleh amalkan. Dan mudah-mudahan dengan kita cinta satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW ni, Nabi Muhammad SAW terima kita sebagai umatnya dan beri syafaat pada kita. Kita pakai yang biasa yang 3 stripe. Lipat dulu. Dia punya besar lipatan ni boleh adjust. Tuan-tuan nak yang gemuk, nak yang kurus boleh. Kan? Tak semestinya dia. Dalam hadis, perbincangan para ulama kata semua berkaitan dengan serban ni 1 ekor, 2 ekor, merah, putih, hitam, semuanya harus. Dan mengikut sunnah Nabi, sunat. Ikut maksudnya cuba tiru pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ni yang biasa yang saya pakai. Yang lain tu saya tak biasa. Bagi kat tengah. Gini. Sebab ada ekor lebih, saya biar dia tercongkit sini. Style. Tak ada pun tak apa. Pendek bawah, pendek atas. Kalau panjang lagi, atas pun panjang, bawah pun panjang. Boleh. Saya nampak. Pakistan. Memang Merah 6 Farid. Okey. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perkongsian ni, tuan-tuan esok ramai-ramai pakai serban. Pakai serban kerana nak ikut cara pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna minar rasyidin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.